Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so untuk hari ini kita sambung lagi. Okey, last saya tu saya ada terangkan berkaitan dengan kuantiti skala dan kuantiti vektor. So untuk hari ini kita tengok sikit berkaitan dengan graf. Okey, dalam fizik analisa graf agak penting lah. Awak kalau boleh tahulah macam mana graf tu membawa masuk apa. Okey, so dekat sini saya rasa kita ada 6. Okey, 6 graf yang perlu awak kena pasti. Okey, so yang pertama sekali, so kalau tengok dekat sini, okey, sebelum awak analisa graf, okey, yang pertama sekali awak kena kenal lah. Dalam Math awak dah belajar kan, yang ini adalah paksi X, yang ini adalah paksi Y. Okey, so yang ini awak punya graf dan ni awak punya kecerunan. Okey, benda tu wajib tahulah asas. Okey, so graf yang pertama kalau awak tengok graf garis lurus dan melalui asalan. Jenis graf garis lurus yang melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif. Okey, so kalau awak kira nilai kecerunan M sama juga dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So awak dapat nilai M tu adalah positif. Ni graf dia. Okey, ini graf dia. Okey, tafsiran graf. Yang pertama sekali, Y berkadar terus dengan X. So paksi Y ni berkadar terus dengan X. Kalau sini Y, awak sebut Y. Kalau sini A, katakan A, sini paksi X dia T. Jadi A berkadar terus dengan T. Okey, boleh tak? Okey, yang pertama sekali dia berkadar terus. Kadang-kadang disebut sebagai berkadar langsung. Maksud yang samalah, berkadar terus dengan berkadar langsung. Okey, yang kedua adalah kecerunan. Okey. M sama juga dengan perubahan pada paksi Y bahagi perubahan pada paksi X, ataupun M sama juga dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Yang terakhir, persamaan garis lurus. Saya rasa kebanyakan awak tahulah, ini awak jumpa dalam Maths. Y sama juga dengan MX tambah C. Okey, so graf yang pertama adalah graf garis lurus berkadar terus. Mesti melalui asalan. Wajib melalui asalan. Titik kosong. Okey, graf yang kedua, graf garis lurus juga, tapi dia tak melalui asalan. Maksudnya, dia punya garis awak ni, dia sama ada memotong pada paksi Y ataupun memotong pada paksi X. Tak kisahlah mana-mana satu pun. Okey, garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif. Nilai kecerunan tetap positif. Asalkan graf garis macam ni je, nilai kecerunan dia memang positif. Okey, tafsiran graf. Y bertambah secara linear dengan X. Okey, bertambah secara linear. Yang ini berkadar terus. Yang ini bertambah secara linear. Beza dia dengan graf yang pertama cuma dari segi asalan atau tak sahaja. Yang ini melalui asalan, yang ini tak melalui asalan. Okey, pintasan pada paksi Y sama juga dengan nilai C. Okey, so bila awak buat persamaan garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. M ni kecerunan, C ni adalah pintasan dekat sini. So bila pintasan dekat paksi Y, nilai S adalah kosong. Nilai S kosong kan kat bawah ni. Okey, so nilai C ni adalah pintasan pada paksi Y. Okey, itu graf yang kedua. Okey, graf yang ketiga. Okey, garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif. Okey, nampak Okey, terbalik kan? Yang tadi macam ni, yang ini macam ni. So nilai kecerunan dia kalau awak kira dekat sini, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, awak akan dapat nilai kecerunan dia negatif. Wajib dapat negatif. Semua graf macam ni wajib kecerunan dia negatif. Okey, tafsiran graf, Y berkurang secara linear dengan X. Sebab apa ada berkurang secara linear? Sebab dia tak melalui asalan.
So dia berkurang secara linear. Yang ini bertambah secara linear. Ini berkurang secara linear. Okey. Kecerunan graf samalah rumus dia. Pintasan paksi Y. Nilai kat sini sama juga dengan C. Sama dengan graf yang sebelum ni. Okey. Yang seterusnya. Okey. Yang keempat adalah graf melengkung. Okey. Ini satu. Ini satu. Okey. Garis melengkung melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif. Okey. Tafsiran graf Y bertambah dengan X. Okey. Yang ini dari segi kecerunan awak boleh jumpa dalam matematik. Macam mana nak cari kecerunan bagi garis melengkung. Biasanya melibatkan garis tangent. Tu nanti awak akan belajar dalam matematik lah. Okey. Graf yang kelima. Garis melengkung tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif. Okey. Garis melengkung ke, garis lurus ke, kalau macam ni je, semuanya kecerunan negatif. Berbanding yang macam tadi, semua kecerunan positif. Okey, tunggu sana. Okey. So, sama boleh tak saya termati Zat. Okey. So, graf yang kelima ni, garis melengkung tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif, no. So, macam saya cakap tadi lah, asalkan graf yang menurun macam ni, semuanya kecerunan negatif, tak kira lah garis melengkung ataupun garis lurus. So, tafsiran graf Y berkurang dengan X. Okey. Yang seterusnya. Okey. So, tafsiran yang seterusnya, yang ini atau yang ini. Okey, jenis garis melengkung dengan kecerunan negatif yang tidak melalui paksi. Okey, yang inilah. Yang tidak melalui paksi. Garis lurus Y melawan 1/X melalui asalan dan kecerunan positif. Okey. So, kalau awak tengok dekat sini, antara graf ni dengan graf ni adalah graf yang sama. Cuma beza dia, yang ini Y melawan X. Yang ini Y melawan 1/X. Okey. Bila ini, kita tafsirkan dalam bentuk macam ni. Paksi awak jadi 1/X. So, daripada sini, kita akan lukis macam ni. Graf-graf yang membawa maksud yang sama. Dua-dua graf ni membawa maksud Y berkadar songsang dengan X. Ini kita tulis dalam bentuk Y melawan X. Yang ini kita tulis dalam bentuk Y melawan 1/X. Ini bukan graf berkadar terus, no. Ini berkadar songsang. Y berkadar songsang dengan X. Kalau Y sini, X sini, dia akan jadi Y berkadar terus dengan X. Tapi yang ini Y, paksi Y. Pada paksi X, kita tulis 1/X. Itu maksud dia Y berkadar songsang dengan 1/X. Okey, graf ni adalah tafsiran daripada graf Y darab X ni. Y berkadar Y lawan X ni. Okey, so dua-dua graf ni membawa maksud yang sama. Okey. So yang ini adalah apa benda ni? Menganalisis graf. Saya turunkan sikit. Okey. Menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Okey, ni cara-cara lah awak nak analisa graf. Okey. So yang pertama sekali, menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah yang diberi. Okey, cara mentafsir bentuk graf yang diperoleh. Okey. Okey, so yang pertama sekali, bila awak dapat graf, kita tengok bentuk dia apa. Okey, untuk kes ni, graf bertambah secara linear. Sebab apa bertambah secara linear? Sebab dia memotong pada paksi Y. Kalau dia memotong pada asalan, pada titik kosong-kosong, dia akan jadi berkadar langsung atau berkadar terus. Yang ini, graf bertambah secara linear. Okey. So, langkah kedua, menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf. Okey. So, awak dapat dua titik. Ambil lah titik mana-mana kalau dia tak bagi. Kalau dia bagi, tak ada masalah.
Label lah mana-mana. Nak sini X1, Y1, sini X2, Y2 boleh. Ataupun nak bubuh sini X1, Y1, sini X2, Y2 pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan akhir takkan berubah, tetap sama. Tak kisahlah mana-mana titik nombor 1 atau mana-mana titik nombor 2. Sebab awak melibatkan pembahagian. So, bila pembahagian ni kalau ada positif, negatif, dia akan hilang lah. Okey. So, yang ketiga, menentukan luas di bawah graf yang mewakili suatu kuantiti fizik. Okey, ni nanti awak akan jumpa lah. Awak kena kira luas di bawah graf. Apa maksud luas di bawah graf? Apa maksud kecerunan? Luas di bawah graf dengan kecerunan ni diwakili oleh kuantiti fizik. Kuantiti apa? Nanti tengok soalan. Kuantiti dia kuantiti yang berbeza. Tengok soalan. Okey, ni perkenalan saja, noh. Okey. Yang keempat, menentukan nilai secara interpolasi. Okey, interpolasi ni maksud dia apa? Contohnya dia bagi X sama dengan 3. Berapa nilai Y? Okey, awak buat garis putus-putus sampai sini, awak tarik ke sini. Okey, untuk soalan ni, contoh dia bagi Y sama dengan 25. Berapakah nilai X? So, tengok dekat sini. Y 25. So, buat garis putus-putus secara terus sampai kena kat graf awak, pergi ke bawah. Okey, so bila Y sama dengan 25, X sama juga dengan, kalau kes ni 2.4 lah, lebih kurang. Okey, kalau X sama dengan 1.5, berapa nilai Y? So, X sama dengan 1.5 kat sini. So, nilai Y, buat garis putus-putus straight sampai graf dan pergi ke sini. Ini istilah dia kita panggil sebagai interpolasi. Interpolasi. Okey. So, yang seterusnya, membuat ramalan melalui interpolasi. Okey. So, cara dia yang pertama ekstrapolasi. Membuat ramalan melalui ekstrapolasi. Cara dia yang pertama ekstrapolasi graf. Yang kedua, tentukan nilai X atau Y yang berkaitan. Okey. Katakanlah graf awak ni, kalau awak tengok dekat sini, sampai sini je. Ni sampai sini. Yang garis bersambung ni. Okey. Lepas tu awak ambil pembaris, awak sambungkan. Awak buat garis putus-putus sampai ujung ni. Ni kita panggil dia sebagai ekstrapolasi. Apa fungsi ekstrapolasi ni? Kadang-kadang contohnya dia bagi nilai X sama dengan negatif 3. Berapakah nilai Y? Okey, awak kena buat ekstrapolasi. Sebab daripada graf asal ni, awak tak boleh cari pun X sama dengan negatif 3. Betul tak? Cuma boleh cari X sama dengan 2 je. X sama dengan 1 pun awak tak boleh cari daripada graf asal. So, bila tak boleh cari ni, maksudnya awak kena buat ekstrapolasi. Awak kena tarik dia sampai ujung. Sampai mana? Sampai dia memotong pada paksi X yang ujung ni. Okey. So, itu adalah 5 cara. Macam mana awak nak analisis graf. Macam mana awak nak analisis graf. Okey, tak apa. Benda ni walaupun tak faham dah ni, nanti kita setiap kali kita buat eksperimen atau kita buat soalan yang melibatkan graf, awak kena lukis sendiri. Awak kena analisa sendiri. Okey. So, selesai untuk itu. Dan saya rasa selesai kot bab 1 noh. Ada sikit lagi dalam bab 1, tak apa. Okey, masa kita pun dah 14 minit dah. So, untuk hari ini punya pelajaran selesai dulu. Nanti tunggu yang next video pula. Kita akan masuk bab 2. Bab 2 berkaitan dengan daya dan gerakan 1. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.